Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Mendy di sini, dan hari ini saya nak sambung topik tips untuk newbie. Macam sebelum ni saya ada bercakap, saya ada bagi tips apa yang perlu newbie ambil tahu, ataupun sesiapa yang baru saja nak mencuba RC ni, baru nak masuk dunia RC ni, kena tahu. Dan korang boleh tengok link video tu dekat dalam description. Dan juga saya ada sertakan sekali link pasal toy crate vs hobby crate. Itu pun korang boleh tengok dalam link. Dan untuk sambungan seterusnya, so saya akan bincangkanlah apa yang perlu korang lakukan selepas membeli RC hobby crate pertama korang. So yang first sekali, saya akan remindkan sekali lagi. Kalau korang membeli toy crate, maksud dia memang toy crate lah, dia tak ada servo. Lepas tu AAC dia hanya berdasarkan kepada onboard sahaja semuanya. Macam korang boleh tengok review pasal model ni dan juga video yang toy crate versi hobby crate tu. Dan sekiranya kalau korang membeli toy crate, maaf saya cakap, korang sebenarnya tak bersedia lagi untuk melihat video ini sebab kita akan bincangkan terperinci kepada hobby crate. So saya suggestkan korang dapatkan dulu apa-apa hobby crate punya RC ni. Walaupun ini adalah sekadar RTR, tetapi dia adalah hobby crate. So korang boleh tengok kat dalam video tu balik yang saya cakap tadi, yang toy crate vs hobby crate tu, apa kelebihan hobby crate. So saya tak nak explain dekat sini lah. So saya anggap korang dah bersedia lah. So first kali korang dah dapat dah kit hobby crate korang. So apa yang perlu korang buat sebelum itu, sebelum korang terfikir nak kasih power korang punya kit tu, macam nak tambahkan kelajuan ke, macam-macam lah kan. So kita fokuskan kepada RTR lah, sebab RTR ni memang daripada factory. So maksud dia memang semua tu customize daripada factory. So bukannya pro kit. Kalau macam pro kit, kita memang dah tahu dah, kita boleh ubah apa yang kita nak. Tapi kita bincang dulu pasal RTR. So apa yang first kali yang korang kena lakukan adalah korang kena upgrade charger. Ini adalah saya spesifikkan kepada brushless lah, sistem brushless. So kalau korang guna kalau korang guna sistem brush, tak ada masalah, korang boleh gunakan charger tu. Tetapi kalau korang gunakan LiPo bateri, pastikan korang punya charger yang asal ni, ini adalah compact charger, korang tukar beli ini. Ini adalah balance charger. Balance charger ni kelebihan dia adalah korang boleh macam-macam, ada mode ada kat dalam charger ni. Korang boleh gunakan balance charging mode. So dia lagi cepat, korang boleh set berapa korang nak supaya lagi cepat dia charge lah. Cuma jangan terlampau cepat. Dan ada juga ciri fast charging. Dan yang paling penting sekali yang ada daripada charger yang ni adalah ni, discharge. Dia ada fungsi discharge. So misal katalah kalau korang guna LiPo bateri, so katakanlah korang guna bateri LiPo ni. Bateri LiPo ni saya akan berikan detail sekejap lagi. Dia kalau dah habis main, ataupun kalau korang dah charge dan korang nak simpan, dia ada dua function. Korang kena gunakan storage mode. Storage mode ni ada kat dalam ni. Dan juga discharge rate. Maksud ni kalau macam korang nak simpan, nak buang voltage tu kejap, korang boleh guna ni lah, sisi discharge. Ataupun nak kurangkan unhealthy punya LiPo, maksud LiPo tu dah kemus sikit, korang nak fungsi discharge, korang boleh gunakan charger ni.
Fungsi-fungsi ni tak ada dekat dalam charger compact Ini tak ada. So yang paling penting sekali, first sekali dapatkan charger compact, dapatkan charger ni, balance charger, dan berhenti guna charger ni, charger compact. Melainkan kalau korang guna brush, dia ada charger dia kan. Yang tu tak apa. Kalau brush tu dia akan bagi bateri nickel. So bateri nickel atau NIMH je memang tak ada isu. Dia cuma charging tu lambat saja. Lepas tu dia punya voltage pun, dia punya mah tu kecil. Itu saja. So untuk tips yang ketiga, macam saya sebut tadi pasal LiPo bateri ni, korang kena belajar banyak-banyak, buat search, Google search cara penjagaan LiPo dengan betul. Sebab LiPo ni adalah bateri yang sensitif. Sebenarnya senang saja nak jaga, tapi dia sensitif saja. Maksud dia ada pantang larang lah yang korang kena jaga. Antara yang penting sekali korang tahu, kalau korang charge bateri ni, dia tak boleh terlampau overcharge. Maksud dia tak boleh, kalau dia dah penuh jangan sambung charge lagi. Itu boleh menyebabkan kebakaran. Sebab kalau korang sebelum tengok ni, bateri memang macam tu. Kalau korang tengok dekat handphone, case handphone meletup lah tu ini, berpunca pada bateri kan. Itu sebab cara penjagaan yang tidak betul. So itu termasuk juga bateri LiPo yang ni, memerlukan penjagaan yang betul. Tak boleh nak sambil lever, sebab kalau tidak nanti dia kembung. Kembung satu hal. Yang takut tu kalau kita charge tiba-tiba terbakar. Dan pastikan juga kalau korang main ni guna bateri LiPo ni, jangan main sampai bateri dia habis licin. Maksud dia habis tu, juice dia betul-betul habis. So nanti sel bateri tu akan rosak. So bila sel tu bateri akan rosak, dia tak boleh digunakan lagi. Tak boleh digunakan. Satu lagi bahaya kalau untuk dia tu nak charge balik. So kalau tidak menjaga secara betul, dia akan jadi seperti ni. So kalau macam korang boleh tengok, memang betul-betul habis ni, mengandung teruk lah. Ini adalah berpunca daripada dengan tidak menjaga dengan yang betul. So bila benda dah kebong macam ni, elakkan guna. Kalau kebun sikit tu ada juga orang guna. Mungkin saya tak pasti, tapi mungkin itu risiko dia rendah sikit berbanding kalau besar ni memang tak boleh guna langsung. Bila korang guna langsung. Dan satu lagi, bila korang dah fully charge, misalnya kata kalau dah fully charge, lepas tu korang tak jadi main, make sure korang gunakan sekejap bateri ni, ataupun korang gunakan fungsi discharge atau fungsi storage. Sebab kalau tidak, dia akan semakin lama semakin besar, semakin besar. Sama ada tempoh tu sekejap atau lama, bergantung kepada berapa banyak juice yang tengah dalam bateri. So macam korang boleh tengok dekat dalam gambar ni, ni adalah first time saya beli use KLC, iaitu tanda Tiger TSOE, dan seller dia sertakan seller dengan bateri. Tapi masa saya nak cabut bateri tu susah, rupanya bateri tu dah kebung sikit. Awal-awal kebung tu besar tu je, dan sekarang besar ni. Ini mengambil masa dalam dekat 3 tahun juga saya buat tak tahu pasal bateri ni. So dia dah kebung macam ni. So saya kira nasib laki, sebab biasanya kalau benda macam ni, kalau juice dia banyak, memang dah terbakar dah. So berhati-hati kalau kita menggunakan LiPo bateri. Pastikan kita tahu cara nak jaga dengan betul, dan make sure juga macam saya cakap tadi, belajar banyak-banyak cara penjagaan bateri dengan betul, bateri LiPo. Kalau nikel dia tak ada case macam ni, cuma LiPo saja. So itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat pula,
dah boleh ke saya nak tukarkan, kalau ada soalan boleh ke saya, adakah saya sudah ready untuk tukarkan kepada kereta saya, dia punya elektronik tu nak tukar kepada laju. Saya dah ikut dah 3 langkah tadi, belum lagi. Tips yang keempat ni, controller ataupun remote ataupun lebih sebagai transmitter dan receiver lah, receiver yang kotak kecil tu kan, dekat dalam tu kan. So kenapa? Sebab kalau selalunya brand yang murah, ATR yang murah, dia punya controller dia, jarak dia tak berapa jauh. Satu lagi dia punya respon tak pantas. So apa nak buat? Tukar remote. Macam saya, ini ada remote crawler saya punya Hobao punya remote, saya tukar kepada ni. Ini adalah RC6GS. Kalau nak saya up video pasal remote ni, saya tak ready lagi lah sebab saya pun tengah belajar lagi. So saya tukar kepada ini. So biasanya kalau korang nak tukar remote, pastikan korang terus tukar yang bagus macam ni lah. Macam ni, dia punya RC6GS ni boleh berkemampuan sehingga 600 meter dia punya kawal dia. Itu antara satu kelebihan. Kalau nak katakan kelebihan lain, dia ada ni lah, orang kata apa, dia ada fungsi gyro dan macam-macam fungsi lagi ada kat dalam remote ni, cuma saya tak explore lagi. So remote pun memainkan peranan supaya kita boleh kawal dengan bagus dan dengan cepat. Dan selalunya kalau macam korang beli yang murah-murah ni, contohnya macam HSP, saya tahu 400 lebih tu bukanlah murah. Cuma remote tu adalah remote yang murah, remote tu tak sampai RM100 pun. So kalau nak tukar remote, kalau korang tight dalam bajet, korang dapatkan remote ni Dumbo RC 6 channel. Kalau boleh dapatkan yang ada gyro sekali. So kalau korang main, sedap lah. Itu adalah bahagian remote lah. Dan make sure juga kalau remote ni korang survey dulu betul-betul remote mana yang okey. So kalau sekarang ni macam high end, biasanya kalau high end yang budget, orang akan prefer untuk ambil Noble, Flashscan Noble. Flashscan Noble tu sekarang ni dia saing-saing, dia punya bagus dia tu saing-saing Sanwa. Betul lah, saing-saing Sanwa. So biasanya dulu biasanya orang suka guna Sanwa, tapi sebabkan Noble Flashscan ni dia berpatutan sikit harga dia, so orang pun tukar pada Noble Flashscan. Biasanya remote yang bagus sekali adalah Futaba, Sanwa, Noble Flashscan, dan kalau tu Copropo, banyak lagi. So korang kena boleh survey, boleh explore andainya kalau korang dah ready. Okay, itu adalah nombor keempat lah. So tips yang kelima, saya dah tukar dah kepada LiPo. Jangan anda betul, saya dah tahu dah cara nak jaga betul. Saya dah beli dah belas charger, saya dah tukar dah remote. So apa lagi? Boleh tak saya upgrade kepada ni, kepada laju? So nombor 5, belum lagi. Pastikan korang mempunyai tools yang korang dah beli dah tools yang elok, yang bagus. Tools tu nak buka RC, contohnya seperti ni lah, segan ni. So benda ni memang penting untuk korang nak buka-buka, tutup-tutup. Melainkan kalau brand macam HSP tu, dia gunakan, boleh guna spanner yang biasa lah, boleh guna screwdriver yang biasa lah. Sebab dia punya screw dia bukan jenis screw hexagon, tapi kalau guna hexagon key tu kena guna ni lah. Ni pun korang boleh dapat dalam RM50 ke bawah pun dah boleh dapat dah. Ni penting. So macam benda lain, biasanya kalau korang beli ni nak tukar-tukar tayar kan, ni dah okey dah. Ni pun dah kira berbala ya. So semua ni saya simpan kat dalam saya punya ni, saya punya box.
Biasanya diorang ada bekas sendirilah. Tapi saya just guna bekas pensel yang biasa saja. Itu pun dah okey bagi saya. So tak ada masalah. So yang keenam pula, mesti korang tertanya, dah boleh, dah ready ke korang nak tukarkan kepada laju? Jawapan saya, nombor 6 ni, korang kena pastikan dulu korang punya skill dah improve ke belum. Maksudnya kalau brush tu, contohnya brush tu korang dah letak bateri LiPo 2S, lepas tu korang dah bawa laju, kita kata dalam 40 kmh macam tu kan, tapi masih lagi tak boleh nak kawal. So saya rasa korang boleh ready lagi. Pastikan korang practice dulu banyak-banyak. Pastikan skill korang tu dah up sikit daripada yang biasa. So sebab apa, kalau korang pakai yang laju, korang tak pandai lagi nak bawa yang perlahan ni. Maksudnya yang speed biasa-biasa 40 kmh pun korang masih lagi tak pandai nak belok-belok, nak brake, tak tahu kat mana nak brake, nak belok kan, tapi terbalik-balik. Kalau korang terus tukar kepada brushless, memang susah gila korang nak belajar. Memang kita boleh picit perlahan kan, tapi kalau macam korang terkejut ke apa, korang terthrottle, full throttle, mau habis lah. Dan korang boleh tengok gambar saya ni. Ini adalah kali pertama saya cuba brushless. Saya pakai apa ni, Hobby Wing yang hitam tu. Tak ingat apa nama, dah lupa dah. Terus jadi macam ni, dan terus patah saya punya bahagian kit saya ni, kit Magic saya ni terus patah, kena langgar dengan member dari belakang tak tahu. So tu yang nombor 6 lah. Pastikan dulu korang dah boleh mahir sikit mengawal selok belok kereta tu. Okay, barulah korang boleh tukar kepada set brushless. Ataupun kalau korang dah start pada HSP ni pun dah okey dah, sebab HSP pun laju juga. Cuma kalau nak tukar lagi laju kan, macam nak tukar pada motor 9.5T je, make sure korang dah cekap dulu mahir. Barulah korang boleh nak upgrade lagi laju. Sebab kalau lagi laju lagi susah nak kawal. So yang set elektronik tu okey. Kita akan bincang kepada nombor 7. Okey, nombor 7. Korang dah ready, korang pun nak tukar kepada kelajuan. So korang pun tukarlah kepada set dan laju dulu kan. Korang pun, tapi sebelum tu korang nak save dulu. Make sure jangan cari yang murah. Jangan cari, contohnya kalau nak untuk touring punya, tolong jangan cari dekat bawah RM200 untuk motor. Apatah lagi kalau set combo AAC dengan motor. Yang AAC tu kalau boleh lagi mahal lagi bagus, tapi janganlah nak mahal sangat, ikut bajet kan. Okay. So kalau macam kalau dalam bajet tu, dalam nak dapat ke combo set tu dalam RM300 kan. Maksudnya RM300 tu korang nak dapatkan motor dengan AAC tu, itu dah kira okey dah. Kira bagus untuk beginner, untuk try brushless yang bagus. Tolong jangan beli yang bawah RM200. Terutama sekali kalau set kalau set motor dengan brushless, kalau set motor dengan AAC brushless bawah RM200. Contohnya macam Gold RC. Motor tu cuma, maaf lah, saya tengok dekat dalam ni, tak jaga elok sikit pun dah mudah berasap. Selalu saya nampak post tu, tapi saya tak komen lah sebab saya pun newbie lagi kan. Kalau komen kan kena kecam pula kan. Tak adalah kena kecam, cuma kita pun tak mahir lagi. So tak naklah menyebutkan diri kan. Tapi macam saya cakap sekarang ni, sebab saya tengok itulah dia, ramai orang report. Sebab diorang tanya model ni bagus berapa. Bila tanya berapa ringgit, motor tu RM100, motor brush tu RM100. Memang cepat rosak lah. Kalau motor brush RM100 tu saya percaya okey. Kalau motor brushless RM100, maaf lah, mudah rosak. So elakkan guna yang murah-murah je lah. So korang kena make sure korang kena search betul lah. Okay, so itu adalah nombor
7 tadi kot, 7 ke berapa lah. Okay, so kita sambung seterusnya. Next, tips seterusnya, ini adalah untuk korang beli yang jenis beli atas set tu kan. So digalakkan untuk menukar servo, lagi off-road. Sebab biasanya servo ni sebelum main dia ada kena set dulu dia punya steer tu dulu. Nak bagi servo tu tahulah macam mana nak max capacity untuk steer tu. Saya tak ada ingat tu panggil proses apa, tapi benda tu kena ada. So selalunya kalau macam servo ni biasanya kebanyakannya model RTR ni biasanya cepat out lah. Maksudnya kalau main main kasar-kasar ataupun lenjang kawan, memang cepat cepat jahanam. So boleh search model apa yang model dan brand servo mana yang bagus. So itu adalah korang kena tahulah. Lagi kalau kaki off-road ataupun kaki crawler. Kalau macam kita main crawler, kita suka main benda-benda lain kan. Make sure kena cari yang waterproof betul-betul lah. Jangan beli yang cikai-cikai. Cikai-cikai senang habis. Make sure juga korang sedia maklum servo ke AC atau motor kan, yang jenis-jenis ni sesuai untuk apa, yang jenis-jenis ni sesuai untuk apa. Contohnya kalau motor touring, janganlah nak masuk dekat crawler. Jahanam lah crawler. Memang jahanam lah saya cakap. Saya terus cakap kalau nak bagi ni pun laju pun kena pasang motor ni. Kalau macam kata kalau nak tukar kepada off-road, sebab ada je orang try orang convert daripada crawler tu convert kepada jadi off-road truck, nak main lenjan-lenjan kan. Kena tahulah cara-cara nak tweak ni motor jenis yang apa yang bagus tu ni. Janganlah pula korang nak main touring, korang nak main crawler, korang pergi sumbat motor touring. Memang jahanam lah. Itu benda paling penting yang korang kena tahu sebelum kalau korang nak tukar itu ni lah. So next is kita pergi kepada penjagaan elektronik pula. Yang ni saya tak nak explain banyak lah. Saya je explain suhu. Make sure korang pastikan suhu motor dengan AC korang tu betul-betul. Kalau elektronik brushless, pastikan letak kipas dekat AC tu, supaya AC tu bila panas, tak adalah terlampau panas sangat. Dia ada motor tu ada yang tarik angin untuk sejukkan AC. Ada juga jenis kipas yang dia pusing untuk tarik haba tu keluar daripada AC tu. So itu pun penting jugalah untuk maintenance elektronik. Sebab kalau motor selalu panas, AC selalu cepat panas, boleh rosak, boleh jahanam. Yang lagi takut kalau berasak tu tak ada hal, tapi yang kita takut tu main-main spark bakar terus. Betul, ini memang selalu berlaku lah. So itu adalah salah satu cara nak menjaga elektronik dengan baik lah. So next, yang ni khas untuk kalau korang untuk yang beli RTR yang siap sekali dengan bateri. First thing, make sure bateri tu charge. Jangan terus buka excited nak main, terus pasang terus main. So memang dia jalan sekejap, dia tak bagi full performance lah. Memang dia akan jalan sekejap terus mati. Maksudnya dia terus tak boleh berjalan lah kereta tu. Sebab apa? Sebab korang tak charge. So make sure korang charge dulu bateri tu sebelum main. Lagi-lagi LiPo lah, jangan bateri LiPo tu terus main. Bateri LiPo tu ada sikit. Sebab biasanya kalau orang kedai dia jualkan, dia nak test dulu RC tu sebelum post ataupun sebelum jualkan dekat customer. Dia akan test dulu RC tu sama ada RC tu elok ke tak. Dia akan guna, kadang-kadang ada yang guna stok bateri nak try. So masa dia dalam LiPo ni, dia memang ada juice dia sikit lah masa untuk try macam tu. Bukannya dia guna juice sikit tu nak digunakan untuk lenjan. So jangan, charge dulu bateri sebelum main. Ingat, kalau korang beli bateri baru pun
Bateri baru tu pun kena cas dulu. Dah habis cas, baru nak enjin boleh. So, soalan seterusnya, andai katalah, kalau korang terfikirlah, aku dah beli dah kereta ni, contohnya aku dah beli dah Toyota Magic, tiba aku rasa aku nak beli Touring Tamiya lah. Okey tak kalau beli 2 kit? Okay, so jawapan tu itu lebih pada personal opinion lah. Kalau nak ikutkan sejujurnya, cara yang betul lah, korang sediakan spare part kereta tu betul-betul sebelum enjin. Sebab in case kalau kereta tu crash ke ataupun malfunction ke, korang tak melopong sebab korang ada bawa spare part, so korang boleh repair on the spot. Tapi kalau macam saya suka bawa 2 kit. Saya jenis tak beli inilah, saya tak beli spare part lah. So pernah jadilah satu kereta tak boleh jalan, ada lagi satu kereta untuk lenjan. Itu saya lah. Saya biasanya kalau saya bawa pergi mana-mana pun, saya akan, kalau saya ada 2 kit ataupun lebih daripada 2 tu untuk kategori RC yang sama, memang saya akan bawa 2 biji. So bila bawa 2 biji tu, kalau satu rosak, satu lagi saya boleh lenjan. Itu saya lah, pendapat peribadi saya lah. Memang saya jenis macam tu. Tapi kalau secara yang betulnya, make sure dulu korang ada dulu spare part yang banyak. Selalunya kalau pro RC, kaki-kaki yang memang veteran yang jenis kaki main RC Pro Kit ni kan, diorang tak beli banyak pun kit sebenarnya. Lagi-lagi kaki racer, diorang lagi suka ada kit yang sikit dalam 2-3 biji ke ataupun 1 biji ke kan, spare part banyak. So diorang boleh tune diorang punya kereta tu untuk performance yang bagus dalam dan jadi lebih kompetitif lah. Itu adalah apa yang saya usah, apa yang saya nampak daripada veteran punya style. Itu adalah cara veteran lah. Okay, so itu saja buat masa ni, sambungan daripada yang sebelum ni lah. So yang ni adalah, video ni pula adalah tips berkaitan apa yang perlu dilakukan sebelum atau selepas membeli kit pertama RC. Dan saya macam saya cakap tadi, saya tak main nitro, so saya maaf saya tak dapat nak berikan tips nitro. Cuma satu je pasal nitro ni yang saya tahulah. Kalau nak tune ni tu, saya pun tak tahu nak tune macam mana. Memang saya tak tahu sebab saya belum main. Tapi benda yang paling pertama sekali, kalau korang first time beli engine RC ataupun korang first time beli nitro RTR kit, maksudnya dah siap engine tu, korang kena break engine tu dulu. Berapa kali, berapa tangki saya tak sure. Korang kena refer kepada manual ataupun korang kena refer kepada pakar nitro ataupun kedai-kedai yang boleh bagi tips penjagaan nitro. Tapi itulah yang saya tahu, cuma tu je. Cuma pastikan korang break in dulu korang punya engine. Sebab kalau korang tak break in korang punya engine tu boleh jahanam cepat. Make sure break in engine dulu betul-betul, dan baru korang boleh try lah. Baru korang boleh engine lah. Isi dah habis break in berapa tangki tu kan, mengikut engine tu punya spesifikasi kan, baru korang boleh isi untuk engine. Ini adalah applied kepada nitro dan juga applied kepada petrol. Memang applied kepada GPRC lah. GPRC maksud dia RC yang jenis gasoline lah dengan petrol. So itu saja. Terima kasih kerana menonton video saya lah. Jika anda rasa video saya ini bermanfaat, boleh share, boleh like juga, like dan share. Dan kalau nak support saya, minta subscribe. Itu saja. Kalau korang nak tips nak gunakan charger ni, dan juga tips untuk dispose lepo bateri yang dah rosak ataupun yang dah kembung macam saya punya ni tadi, korang boleh refer
Besok kat description, dekat description tu saya dah mention dah link yang boleh membantu korang lah. Tapi bukan saya buat video lah, cuma adalah lebih molek kalau korang tengok daripada orang yang lagi mahir dalam RC ni untuk tips-tips tu. Okay. So terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.